Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisyarah binti Muhammad Nail, dan untuk video kali ini ialah video untuk subjek ISC 402 Personality Development, iaitu tugasan video nasihat. Jadi hari ini saya nak bawakan, kita sembang-sembang pasal tajuk normalisasi dosa. Normalisasi dosa tu maksudnya perkara yang masyarakat kita dah selalu sangat buat sekarang ni, macam itu bukan dosa. Betul. Macam patutnya kan dosa kan kita elakkan, kita tak nak buat sebab Allah larang kan. Tapi sebab dah dinormalisasikan, dah menjadi kebiasaan, kita tanpa sedar pun kita pun buat juga. Okey, yang pertama ialah ikhtilat. Sebelum tu, video ni sebagai peringatan je, sebab sebenarnya benda-benda ni kita dah belajar, kita dah tahu dah. Tapi kita ni manusia cepat lupa. So, kita kena saling memperingati antara satu sama lain. Okay, so back to our first point, iaitu ikhtilat. Ikhtilat ni percampuran antara lelaki dan perempuan. Okey, ikhtilat ni hukum asalnya haram, tapi boleh jadi harus pada situasi tertentu. Contohnya situasi yang darurat ataupun situasi yang kita berhajat. Contohnya kerja, doktor dengan pesakit, ataupun kita kerja kita sebagai pelajar, kita perlu berurusan dengan jantina yang lain, itu tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan bila dia membawa kepada khulwah, membawa kepada syahwat. Sebab tu Allah kata wala taqrabu zina, jangan dekati zina, dan ikhtilat ni salah satu jalan yang mendekati zina. Sebab tu dia jadi haram. Contoh paling senang ialah dating, boyfriend girlfriend. Kadang-kadang kita tak buat, tapi kita ni single ke? Kita single kan? Tapi kita tegur tak kalau ada kawan kita yang buat? Tak pun, kalau kita tak nak tegur pun, kita segan ke, takut ke, kita benci tak apa yang dia buat tu. So kita kena recheck balik lah. Itu perkara yang pertama, iaitu berkaitan dengan ikhtilat. Okey, yang kedua ialah bercakap tentang keburukan orang lain. Perkara ni pun dah menjadi normalisasi di antara masyarakat kita sekarang ni. Okey, bercakap tentang keburukan orang lain ni, kalau benda tu tak betul dan direka-reka, itu boleh jadi fitnah. Fitnah ni lagi boleh membawa kepada perkara yang besar, kadang-kadang sampai boleh menghancurkan kehidupan seseorang tu. Okey, tapi kalau benda tu memang betul, memang orang tu perangai macam tu, tapi kalau betul pun, benda tu akan menjadi macam kita mengumpat. Mengumpat ni pun sama je, tak baik juga. So, better untuk kita elakkan. Satu contoh yang kita boleh tengok untuk masyarakat sekarang ni ialah satu phrase ni, nama dia spill the tea. Spill the tea ni biasanya kalau dekat video-video ada orang cerita-cerita macam tu. Kalau orang cerita tu pasal pengalaman dia sendiri tanpa membabitkan mana-mana pihak yang lain, tak jadi masalah. Yang jadi masalah dia, kalau dia cerita tentang orang lain yang membuka aib, yang biasa keburukan orang lain, yang tu boleh jadi masalah. Sebab kita sebagai pihak ketiga ni, kita hanya dengar je, kita tak tahu pun benda tu betul ke tak, sebab kita pun bukannya berada di situasi dia kan. So itu boleh kadang-kadang boleh membawa prasangka yang buruk pada orang tersebut lah. Contohnya macam orang A ni cerita dia ni perangai sekian kan, sedangkan kita ni tak pernah pun jumpa dengan orang tu, kita ni tak pernah pun berinteraksi, kita tak tahu pun orang tu mungkin dulu ada masalah antara dia orang. Cuma yang si A ni cerita buruk si B je, tapi sebabkan kita dengar, kita percaya, kita jadi berprasangka buruk. So itu yang tak baik dia. Walaupun bukan, kadang-kadang kita macam tu lah, kita tak terlibat pun, bukan kita yang cakap, bukan kita yang menggosip dengan sesiapa, kita dengar je. Tapi kalau kita dengar dan percaya tanpa periksa, kita pun boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebab kita pun macam lain tak pasti, kita pun tak tahu kesahihan cerita dia tu kan. Perkara tersebut ialah perkara yang dah dinormalisasikan, tapi sebenarnya dosa. Kita kalau boleh kena elakkan, dan janganlah macam orang lain buat boleh tapi kenapa aku buat tak boleh. Tak ada macam tu. Siapa-siapa yang buat pun, tak kisah siapa pun, kalau Allah kata dosa tu memang dosa. Jadi kita kena biasakan yang betul, jangan betulkan yang biasa. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi Allah pun larang
kita buat tu ada sebab. Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.